kan sebelah tu kan ada C, bawah tu Yang mana satu? Yang mana satu? Saya tak nampak yang ni lah. sekali. Dia ada ni. Ya, okey, carbon nombor 2 tu. Dekat kapal nombor 2 tu. Kan ada OH kan? Macam mana dia boleh jadi ada OH kat situ? Oh, macam mana ada OH kat? Tak faham. Ya. Okay. Sebab kan ini kan kita ada tindak balas hydration tanpa air kan? Tambah air kepada double bond kan? Tambah air kepada double bond. Jadi apa yang berlaku ialah bila tambah air kepada carbon double bond ni, nanti carbon ni hilang bonding kan? Betul tak? Nampak tak? Ini kat carbon 1 dengan carbon 2 ni dia ada double bond kan? Betul tak? Sini carbon 1 dengan carbon 2 dah hilang bonding kan? Okey. Mana pergi bonding tu? Kalau tak macam mana nak cukup bonding? Apa berlaku ialah bila tambah air tu nanti dia akan pecah kepada H dan OH. Good question ni ya. Bagus. Kadang-kadang ada yang tak nampak tu. Okey. Dia akan pecah kepada H dan OH. Air tu nanti dia akan pecah, sebab tu ini tak pecah lagi lah ya. Saya buat macam ni. Ini sebenarnya water molecule lah. Ni H2O lah kan. Sebenarnya dia H2O tu. Okey. Air tu nanti dia akan pecah kepada H dan OH. Okey. Lepas tu apa berlaku ialah bila berlaku tindak balas addition tu, H akan pergi kepada carbon 1. Ni dia masuk kat carbon sini lah kan. Nampak tak ni? Carbon 1 ni asalnya how many H yang dia ada? Dia hanya ada 2, ada 2 je. Betul tak? Sini ada 2 je H kan. Tapi bila dah masuk air, dia jadi 3. Betul tak? Nampak tak tu? Dia jadi 3 dah H dia kan. Okey. Nampak macam. Nampak kan? Okey. Jadi OH ni nak pergi mana? Dah putus dengan dia, bawa diri ke mana? Kan? Takkan nak tinggal menyendiri je. Tak boleh lah. Hidup kena move on. Betul tak? Yang apa? Patah, tumbuh, hilang kena ganti. Tahu? Jadi OH ni kita kenalah cari bonding lain. So nak cari bonding kat mana? Carilah bonding kat sini. Sebab ini pun dah putus juga dengan si sebelah dia. Betul? Jadi OH ni masuk dekat sini. Jadi apa hasil kita akan dapat? Masuklah ni. Faham tak ni? Masuklah OH kat sini. H daripada ini H daripada air tadi. Ni OH daripada air. Nampak tak? Faham tak? Faham ke tak faham? Faham Ida. Faham Jadi Ida. Thank you. ini H daripada air. Ini OH daripada air. Sebab ini datangnya daripada ini tadilah kita pecahkan tu. Boleh. Tindak balas ni kita namakan sebagai addition reaction lah. Addition. Tindak balas addition. Type dia adalah addition. Addition reaction. Tapi kalau nama name of the reaction. Kalau ditanya kamu name of the reaction, ini adalah tindak balas tambah air. Tambah air kita namakan sebagai hydration. Hydration. HYD. Tindak balas dia kita namakan sebagai hydration. Kenapa ni? Tiba-tiba golap ya. Okey. Tindak balas ni kita namakan sebagai hydration lah. Hydration of alkene. Tambah air lah, hydration tambah air. Faham? Boleh ya? Okey. Ini kenapa H masuk dekat sini? Kita follow Markov. Sebab dia follow Markov-Nikov. Kan? Markov-Nikov rule. Markov-Nikov rule. Ini kita dah cerita sikit lah minggu lepas ya. Okey. So ini tindak balas yang pertama lah. Okey. Tindak balas yang kedua. Yang saya dah cerita tapi tak apalah, kita ulang balik kan. Okey. That's true. Okey. Alright. So tindak balas yang kedua ialah tindak balas hydrohalogenation. Masuk HX. lah. Yang ni pun saya dah cerita sikit ya. Ni saya cerita banyak juga lah ni kan. Okay, contohnya kita ada sama macam tadi juga. Ni kita ada propene ya. Propene. Itu tadilah. Okay, kita nak balaskan dengan katalah HCl. Dia HX lah. Halogen. Tambah dengan halogen lah. X sama ada Cl ke, Br ke.
Iodine ke, fluorine ke, kamu nak apa? Mau cakap dengan saya. Kau nak fluorine, bromine, iodine? Tak tahu. Bromine, madam. Okay, boleh, no problem. Okay. Ya, dah ada ni. Okay. So sekarang kita tambah, ini namanya tindak balas ini kita namakan sebagai hydro, tambah H, halogenation. Ini name of reaction tau. Ini name of reaction, nama tindak balas. Tapi kalau type of reaction adalah addition. Type tu addition yang kita belajar topik introduction to organic chemistry itu type tau. Type tu maksudnya type of reaction lah. Ada 4 yang kita belajar tu kan. Belajar 4 kan. Kita belajar 3 je. Substitution, addition, elimination kan. Okay. So kalau kita tengok yang ini hydrohalogenation ni apa benda? Hydrohalogenation ni ialah nama tindak balas tu. Nama tindak balas tu. Ya. Okay. So sekarang kita tengok. So sama macam tadi juga. Apa terjadi ialah apa terjadi? H ni nanti akan masuk kepada karbon yang kaya hidrogen. Br masuk kepada karbon yang kurang hidrogen lah. Ni. Kenapa tak masuk sini? Sebab dia bukan ada double bond kan. So H masuk kat sini lah. H akan masuk kepada karbon 1 lah. Ya. H akan masuk pada karbon 1. Karbon 1, karbon 2, karbon 3 lah. Alright. So sekarang apa terjadi ialah H akan masuk kepada karbon 1 lah. So kita akan dapat ini. C, A, H. Sekarang ini follow Markov juga. Okay. So Br akan masuk kat sini lah. Masuk kepada karbon yang kedua lah. Okay. So kita ada ni karbon 1, karbon 2, karbon 3 lah. Alright. Madam. Ya. Ni tambah BR tu, kenapa BR tu masuk dekat karbon nombor 2? Follow Markov-Nikov. Oh, okay. Dia kena masuk, dia kan tadi saya cakap karbon ini, kita tengok dekat sini je kan. Karbon ni ada 2 H kan? Betul tak? Karbon ni ada 2 H, karbon ni ada 1 H je. Betul? So kalau karbon ni ada 1 H je, kalau ikut Markov-Nikov kata in addition reaction, okay, hydrogen will go ataupun nucleophile, electrophile lah, will go to the carbon that contain more hydrogen pada carbon double bond ni. Ya. Jadi H akan masuk ke sini. Sebab sini dia ada 2 Br. Yang ni kenapa dia tak masuk sini? Sebab ada satu je H kan? Karbon ni ada satu H. Yang kaya bertambah kaya lah. Kena ingat yang tu. Ya. Rule dia, yang kaya bertambah kaya. Kan? Yang kaya dengan hidrogen akan bertambah kaya dengan hidrogen lah. Okay. So H masuk sini. Okay. Br akan pergi sini lah. So this is the product yang kita akan dapat. Boleh? Boleh madam, thank you. Welcome. Alright. So ini hydrohalogenation. Okay. Untuk contohnya HBr lah. Ya. HCl dia akan ikut peraturan yang sama. Okay. HI dia semua ikut peraturan yang sama. Okay. Kalau kita tengok ya, untuk hydrohalogenation ni, okay, ada 2 keadaan. Satu, kita follow Markov-Nikov. Okay. Satu lagi, kita tak follow Markov-Nikov. Ya. Ini keadaan ni kita namakan sebagai anti. Ada ke anti Markov-Nikov? Ya, ada. Anti Markov-Nikov. Tahu? Ini kita namakan sebagai anti Markov-Nikov. Anti Markov-Nikov maksudnya hidrogen tak masuk pada karbon yang kaya hidrogen. Dia tak ikut.
Kan? Dia tak nak ikut. Kan? Cakap pergi dekat karbon yang kaya hidrogen tak nak juga. Kan? Boleh tak? Boleh. Tapi dalam keadaan yang tertentu. Macam contohnya kita datang kelas lah. Kan? Ini dalam kelas biasa lah kan. Okay. Boleh tak ada hari-hari tertentu yang kita tak nak datang kelas? Boleh kalau kita sakit. Kan? Boleh tak? Boleh tak kalau saya malas? Kan? Saya malas nak pergi kelas. Katalah saya malas. Malas nak pergi kelas. Panas lik ni nak jalan. Nak lalu bawah. Apa? Nak lalu kat kafe ni tu nanti panas. Boleh tak? Tak boleh. Dia kena memang ada sesuatu keadaan lah yang membolehkan saya tak nak pergi kelas tu. Kan? Kalau tiba-tiba malas je, tu tak boleh lah. Salah lah kan? Orang dah bayar gaji, kenalah follow, kenalah buat kerja. Kan? So, apa keadaan yang membolehkan dia ikut anti Markov-Nikov ni? Tak nak follow Markov-Nikov. So, tak nak follow Markov-Nikov boleh, tapi dalam keadaan tertentu. Macam kita juga tak nak datang kerja, okay, boleh. Tapi dalam keadaan tertentu. Sakit, demam, kan? Macam itulah. Okay. So, contohnya kalau dalam keadaan ini untuk anti Markov-Nikov lah. Okay, kita ada gini lah. Ya. Kita ada C double bond CH. CH3. Kan? Okay, anti Markov-Nikov hanya berlaku kepada HBr. Dan mesti dengan kehadiran what we call as H2O2. Ini kita namakan sebagai peroxide. Hidrogen. Allah. Hidrogen. Peroxide. Aduh, saya duduk ni ha. Nyengek duduk ni. Kan? Okay. Ni nak kita namakan sebagai hidrogen peroxide. Ataupun any peroxide. Contohnya peroxide yang lain. Ya. Peroxide yang lain. Okay. Ni any peroxide lah. Contohnya kita ada peroxide yang ni. CH3O CH3. Nah ini peroxide tau. Benda ni peroxide. This is peroxide. Kita tuliskan dia CH3. Ada 2 O2. Ni. Yang ini bila ditambahkan kepada HBr peroxide ini. Okay. Peroxide ini ataupun hidrogen peroxide. Peroxide lah any peroxide. Ya. Okay. Peroxide ni. Bila ditambahkan kepada HBr menyebabkan HBr ini tidak follow Markov-Nikov. Apa maksudnya tak follow Markov-Nikov? Maksudnya, okay, karbon tu tak nak pergi kepada karbon yang kaya hidrogen. Okay, suruh dah pergi pada karbon yang kaya hidrogen. Tak nak, kan? So dia pergi kat mana? Dia pergi kepada karbon yang kurang hidrogen. Patutnya tadi, kan, H ni pergi kepada karbon yang sini kan. Tapi dia masuk, tengok tup-tup, dia masuk ke mana? Masuk ke sini. Kan? Boleh tak? Boleh. Asalkan dengan syarat-syarat tertentu lah. Ya? Okay. Contohnya ini kan. Okay. H tu. H daripada HBr ni. Okay. Bukan masuk dekat tang ni. Tapi masuk tang mana? Masuk tang ni. Masuk lah cik. Hampa masuk tang. Ya. Cik nak masuk tang karbon yang ni. Sebab apa tak tahulah. Sebab ada peroxide lah. Macam tu lah sebab kan. Jadi hidrogen ni akan pergi kepada karbon yang kurang hidrogen. Tak macam tadi lah. Tahu. So apa terjadi kepada karbon yang kedua ni? Dia akan terima hidrogen lah. Apa yang diterima oleh karbon yang pertama? Dia akan terima HBr lah. Ya? Kalau tak masuk H, dia akan masuk Br. So dapatlah hasil ni. Nampak tak tadi beza dia? Okay. Yang ini kita namakan sebagai anti Markov-Nikov lah. Ya? Okay. Kalau yang ini apa beza dia? Yang tadi, yang first one tadi, apa beza dia? First one tadi, ni kan? Apa tak beza dia? Yang ini, H daripada sini, pergi kat sini, carbon 1. Ni pergi sini lah. Br masuk kat sini. Tak sama kan? Hasil dia nampak ni. Br masuk sini. H masuk sini lah. Ini kita namakan sebagai anti Markov-Nikov. Okay. Ya. So, ada 2 tindak balas addition lah kat situ. Ya.
Dan saya dah ajar lah. Satu, kita ada hydration. Yang kedua, kita ada tindak balas hydrohalogenation lah. Ya. Okay. So, tindak balas untuk hydrohalogenation, ya, hydrohalogenation ni, okay, ada dua. Satu Markovnikov, ni satu lagi anti-Markovnikov. Untuk Markovnikov yang follow Markovnikov, ya, dia ada mekanisme. Saya kena ajar sekarang lah, ya. You all kena belajar dia punya mekanisme. Apa itu mekanisme? Mekanisme ialah macam ni, kita dapat okay. Macam ni kita terus dapat produk kan. Kita terus dapat dia punya reaktan kan, alkin tambah dengan dia punya reaktan lagi satu, dapat produk. Ini bukan mekanisme. Ini kita namakan sebagai equation. Mekanisme apa maksudnya? Mekanisme ialah langkah demi langkah bagaimana terhasilnya produk daripada suatu tindak balas. So, untuk hydrohalogenation ada mekanisme. Ada mekanisme. Okay, saya ajar sekarang lah ya. Alright. Kalau tak faham, terus cakap tau dengan name dia ya. Okay. So, mekanisme untuk hydrohalogenation. Ya. So, saya ambil contoh tadilah. Terkoyak pula. Aduh. Alright. So, kita ada inilah. Okay. Kita ada yang tadi CH3, C, ada H kan. Propene juga. Saya pakai propene juga. Ni. Okay. Tindak balaskan dengan macam mana? Macam ni kan. Okay. Dia ada dua step tau. Ini kita ada step 1 lah. Step 1. Okay. Tindak balas CH3, CH. Okay. Okay. Dalam step 1 ni apa terjadi ialah ya, kita akan tunjukkan saya ambil CL lah. Saya ambil CL lah. Serangan ya. Okay. Okay, yang ini ini elektron. Ni elektron lah, ada sepasang elektron kan. Okay. Sepasang elektron lah kat sini. Okay. So apa terjadi ialah nanti elektron ni nanti dua elektron ni, okay. Dua elektron ni. Ni dua elektron kan, satu bonding. How many elektron? Dua. Betul? Satu bonding ada dua elektron. Ya. Jadi apa yang berlaku ialah karbon ni nanti akan ambil okay, masa tindak balas proses tu lah. Masa proses tu. Macam kita juga kan. Proses pemutusan. Contohnya kan, dekat metrik. Lain kan. Nanti maksud you lain. Janganlah kamu kan. Orang lain lah tu, orang lain kan. Orang lain, budak metrik lain. Okay. 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 Jadi semasa proses tu akan ada je nanti sibuk lah. Kan. Apa lagi? Tak ada masa lah. Kan. Pasal tak balas lah, pasal berdetik lah. Macam tu lah. Cerita dia. Kan. Ini proses dia sama juga. So apa yang berlaku ialah bila nak putus bonding kat sini. Nak putus bonding ni. Okay. Dua elektron ni karbon yang ambil. This karbon ambil lah. Lepas itu, elektron ni nanti akan diberikan kepada hidrogen. Digunakan untuk menyerang hidrogen. So bila ada berlakunya serangannya tu, elektron tu datangnya daripada sini. So anak panah mesti bermula daripada sini. Tengah-tengah bonding ni. Ya. Okay. Dia akan serang H ni. Dua, double headed arrow. Okay. Maksudnya, apa maksudnya sekarang? Okay. Elektron ni nanti akan digunakan untuk serang hidrogen. Okay. So hidrogen ni dia boleh buat satu bonding je. Nak serang-serang I ni kenapa? Okay. I kenalah putus dengan Cl. I kena putus lah dengan Cl.
Jadi dua-dua elektron yang ni Cl ambil. Dua-dua elektron ni nanti Cl akan ambil. Kan? Tu. Semua laut bawah tu ni. Bawah tu tu. Bukan. Okay. So, dua elektron ni nanti Cl akan ambil. So, apa terjadi? Apa hasilnya? So, dia akan dapat. Okay. Elektron ni nanti tadi karbon dah ambil kan? Karbon sebelah ni ambil. Apa jadi kat sini? Tak ada elektron lah. Kan? So, bila dia tak ada elektron, dia akan menjadi dia akan jadi C+ lah. Kan? Dia jadi ni. Dia jadi carbocation. Madam. Ya. Kan kat tempat carbon double bond tu kan, kan Madam cakap yang dia tu kan kaya elektron kan. Sini. Ya betul. Maknanya maksud Madam dia kaya elektron tu dia ambil dua sajalah daripada banyak-banyak elektron dia tu. Dia ambil dua. Dia tak putus. Kalau dekat H dengan bonding Cl tu dia dua je kan. Sini dua elektron juga ni. Satu bonding memang dua elektron. Okay Madam, okay. Satu bonding ni dua elektron. Kan? Jadi konsep dia, proses dia macam mana? Okey. Analogi pemutusan bonding kan. Analogi pemutusan orang tak ada. Okey. So sekarang ini bonding ni kan. Bonding ni. Okey. Karbon ni nanti akan ambil. Okey. Bonding ni nanti karbon ni akan ambil lah. Okey. So bila karbon ni ambil, dia gunakan bonding tu untuk serang H ni. Untuk serang H ni. Sebab nanti dia nak buat 3 bonding. Ikut Markov-Nikov. Dia kena follow Markov-Nikov. Tahu. So, apa terjadi ialah elektron ni nanti dia akan ambil, dia akan attack hidrogen untuk membentuk 3 bonding dengan H. Asalnya dia how many bonding yang dia ada? How many bonds yang dia ada? 2 je, kan? Tak clear. Dia hanya ada 2 bonding je. Ada 2 H je kat sini. Tak. Okay. Madam ke bawah sikit Madam. Bawah sikit, boleh. Nampak tak? Nak tengok yang produk tu Madam. Sekejap, saya nak bagi lampu ni. Macam mana nak bagi lampu ni? Sekejap. Mana produk dia? Ni nampak lah kan? Lepas tu nanti dia akan serang H. Okey, 2 elektron ni pergi dekat Cl. Lepas tu produk dia tadi, karbon ni tadi, asalnya 2 H, sekarang ada 3 dah. Lepas tu apa jadi dekat Cl? Cl akan menjadi Cl minus lah. Ni produk dia. Karbon yang tadi bonding dia putus tu, dia jadi carbocation. Dia akan jadi kat sini, karbon ni akan jadi carbocation. Okay. Karbon ni, okey dah ada 3 hidrogen. Settle lah untuk dia. Tahu. Lepas tu, apa jadi kepada Cl? Cl jadi negatif lah, Cl minus lah. Sebab 2 elektron ni tadi dia ambil. 2 elektron ni dia ambil. Kenapa dia ambil? Sebab H tak nak lah dengan dia. Kan? Buang lah semua. Pergi kat hang lah. Ambil lah hang. Semua elektron ni kat hang. I nak buat bonding dengan karbon. So, I nak kat karbon lah. So, dapatlah 3 karbon kat situ. Apa jadi dekat karbon yang double bond tadi tu? Apa jadi dekat karbon sini? Dia akan jadi carbocation. Sebab elektron dia, karbon kawan ni tadi dah ambil kan. Untuk buat bonding dengan H lah. So, dapat gini. Boleh? Okay. Ini step 1 tau. Ini berlaku dalam step 1 lah. Ya. Berlaku dalam step 1. Okay. Dalam step 2, apa terjadi? Dalam step 2, apa terjadi ialah, kita ada carbocation tadi kan? Ini carbocation lah. Carbocation yang terhasil lah. Ini dia. Karbon yang menjadi cation, kita namakan dia sebagai carbocation lah. Ini carbocation lah ya. Okay. Jadi apa terjadi pada carbocation tu? Okay, so sekarang CH3 ada H kan? Dia jadi carbocation sekarang. Ni. Okay, yang ni dah ada 3 H dah. Relax lah, tak ada apa. Okay lah. Dah dapat semua I nak kan?
Ini pula yang tak stabil. Kan? So apa terjadi? Dah putus tadi. Bonding kat dalam betul kan? So apa terjadi ialah nanti, okay, sebab ada Cl ni. Kan? Ada Cl. Cl ni charge negatif. Dia charge positif. Memang jiwa kacau lah. Kan? Dia tak boleh tengok kan. Okay, charge positif dengan charge negatif ni. So apa terjadi ialah Cl ni nanti akan serang karbocation. Biasanya serangan yang banyak elektron serang yang kurang elektron. Bukan yang kurang elektron serang yang bukan yang kurang elektron serang yang banyak elektron, tak. Yang banyak elektron, contohnya Cl- lah dalam kes ini, Cl- akan serang karbon. Maksud serang tu maksudnya tunjuk ke arah pergerakan elektron tu. Arah pergerakan elektron tu daripada yang banyak elektron kepada yang kurang elektron lah, which is carbocation dalam kes ni. Ya. So apa terjadi? Mereka nanti akan buat bonding lah. So dia akan dapat, okay, apa kita akan dapat ni? So akan dapat, okay, CH3 dapat lain. Step tu penuh mana ya penuh. Alright. Ni Cl akan attack apa ni? Kan? So apa dia akan dapat? Dia akan hasil, dia buat bonding lah. Bila attack dah dapat, buatlah bonding. So dapat masuk ke sini. Tadi ni H masuk tadi lah. Ini H masuk tadi. Mesti masuk sini. Ini berlaku dalam step yang kedua lah. Okay. So yang ini dia punya apa? Dia punya nota kalau kamu nak tengok ada dalam page 8 lah ya. Nota kamu lah ya. Ini yang saya terangkan lah ya. So mekanisme hanya untuk Markov-Nikov. Anti-Markov-Nikov tak ada mekanisme. Okay. Boleh So itu kita ada tindak balas yang kedua lah. Tindak balas pertama hydration, tindak balas kedua adalah halogenation. Ya. First kita ada hydration, yang kedua kita ada tindak balas halogenation lah. Ya. Alright. So seterusnya, ada apa-apa nak tanya tak? Anything nak tanya? Kalau tak faham? Madam. Ya. Oh madam. Ya. Step 2 tu yang nucleophile attack tu kan? Macam mana? Memang dia daripada carbon apa tu? Elektron yang banyak ke elektron yang sikit? Tak faham lah itu. Belakang tu. Daripada nucleophile tu, sebab bila dia nak buat bonding, mestilah menggunakan elektron. Tahu? Jadi spesies yang akan banyak elektron dah yang akan serang, yang akan pergi kepada spesies yang kurang elektron. Mestilah elektron tu datangnya daripada Cl. Jadi arah anak panah tu mestilah daripada yang tak ada yang banyak elektron kepada yang tak ada elektron. Jadi dia buat bonding antara Cl dengan C ni lah. So dapatlah ini. Dapatlah bonding ni. Dapatlah bonding ni. Ini bonding yang bentuk lah. Okay. Cl ni dah tak ada charge dah. Kan? Cl ni mana pergi charge dia? Dah hilang lah tadi. Sebab dia dah buat bonding. Dia gunakan elektron dia untuk buat bonding dengan C. C mana charge dia? Dah terima elektron dah. Complete dah. Dia tak ada lebih-lebih elektron. Dia tak ada kurang elektron dah. Cl dah tak lebih elektron. Carbon tak, Cl tak lebih elektron. Carbon tak kurang elektron dah. Sebab dia ngam-ngam dah terima dah macam tu. Ya? Jadi mereka akan neutral lah. And buat bonding. Forever ever after. Happy ever. Macam tu lah ceritanya kan. Baik lah tu. Okay. Boleh tak? Boleh Boleh? Nazar boleh tak? Okay Boleh madam. Okay. So itu tindak balas yang kedua lah. Kemudian tindak balas yang ketiga. Okay. Tindak balas ketiga ialah, okay. Sekejap saya nak buat adjust lampu ni. Oh dia tak boleh.
Okay. So, tindak balas yang ketiga adalah tindak balas hydrogenation. Masuk hidrogen. Tindak balas yang ketiga adalah hydrogenation. Okay. Maksudnya masukkan hidrogen kepada sekejap saya nak adjust lampu ni. Dah. Enggak. Maaf. Ni hydrogenation lah ya. What if I switch off? Sama juga. Saya switch off. Okay. Balik. Okay. Hydrogenation lah. Tindak balas tambah hidrogen. Okay. So kalau kita tengok kat sini, tindak balas tambah hidrogen, dia masuk hidrogen lah pada carbon double bond tu. So kita ada CH3, CH, kan. So tambah dengan hidrogen. Tambah hidrogen, yang ni boleh tambah hidrogen kat sini lah. Ataupun tulis kat atas tanah panah. Ya. Dia mesti menggunakan mungkin lah either platinum, Ep, ataupun nickel, ataupun Pd, palladium. Ya. Pt, Pd, or nickel. Ya. Ini mungkin-mungkin yang boleh digunakan untuk membolehkan kita menambah hidrogen kepada carbon double bond. Ya. So apa terjadi dalam tindak balas ini? Okay. CH3 tak berubah. Ya. Okay. Carbon yang ni, okay, dia ada satu H. Bila tambah hidrogen, tambah lagi satu H dia. Carbon yang ni, tambah H dia. Tambah satu H ni. Masuklah. So maksudnya sekarang dah tak ada dah double bond. Semua hidrogen je. Ya. Semua tambah air, tambah H je semua. So dia akan jadi saturated compound lah. So ini dia punya, boleh salin dia punya. Salin dia punya ataupun screenshot dia punya apa? Tindak balas. Babe, yang ke bawah sikit apa tu? Tak nampak yang atas tu. Boleh. Baik tu? Okey. Kawan-kawan you all tak reti senyap ke? Kesian you all nak belajar. Okey, dah Okey. Okey, kita ada hydrogenation. Hydration. Lepas tu tambah hydrogen. Lepas tu sekarang okey, tambah halogen. Saya ajar kamu tambah halogen lah. Okey, sekarang tambah halogen, tambah halogen. Okey, tambah halogen ya. Okey. Tambah halogen ni, halogen tu apa? Tambah elemen daripada group 17 lah ya. Tambah halogen. Okey. Tambah halogen contohnya kita ada apa? Yang ni saya letak X lah. X2. Contohnya kita ada Cl2 ke, Cr2 ke, ya, I2 ke, F2 ke kan. Tambah benda ni.
Tahu? Dalam alkene tu, ya. Itu maksudnya tambah halogenation, ya. Halogenation. Halogenation maksudnya halogen kan alkene ini. Masukkan halogen dalam alkene, ya. So tindak balas halogenation berlaku dalam dua condition lah, ya. Masukkan inilah, tak kisahlah fluorine ke bromine ke iodine ke fluorine, ya. Okay. Kamu nak masukkan apa? Tell me. Masuk Klorin. apa? Apa? Klorin. Klorin. Tambah klorin. Okay, masukkan klorin, ya. Okay, ada dua condition. Okay, ada dua solvent yang boleh kita gunakan. Sebab klorin dengan organic compound ni dia tak berapa nak masuk lah. Dia tak berapa nak masuk lah, kan. Tak berapa nak masuk. So kita terpaksa menggunakan solvent tau. Okay, ada dua bentuk solvent yang kita akan gunakan. Satu kita gunakan solvent air. Satu lagi kita gunakan solvent CH2 dichloromethane. Kita gunakan ini. Sama ada, okay, tindak balas itu kita menggunakan solvent air ataupun menggunakan solvent dichloromethane, ya. Okay, so kalau menggunakan dichloromethane, ya, yang akan masuk kepada carbon-carbon double bond tu adalah halogen tu, betul-betul halogen. Tapi kalau kita gunakan solvent air, ya, solvent air, OH daripada air ni pun gedik-gedik nak tindak balas juga masuk kepada carbon double bond. Okey, contohnya macam mana, ya? Contohnya macam mana gedik-gedik. Mari kita lihat. Okey, contohnya macam ni lah. Setelah saya ada CH3. Okey. Alright, kita tambah dengan Cl2 lah, ya. Okey, saya gunakan solvent air. Saya gunakan solvent air. Ni alkene lah, ya, nampak ni. Ni alkene tu. Okey, tambahkan dengan halogen, kan. Okey. Saya buat yang ni dululah. Saya tambahkan dulu dengan Cl2 dalam dichloromethane lah. Senang, yang tu senang. Okay, saya gunakan inert solvent, ya. Bila guna inert solvent, ya, dekat carbon double bond ni nanti akan masuk Cl. Inert solvent kacau tak? Dia inert, dia tak nak kacau. Hantar kau. Yang kau buat apa, kau buat suka hati kau lah, kan. Ada juga yang Madam, ya. yang ni kita guna CH2Cl2 dulu lah. Dichloromethane dulu. Sebab yang tu senang saya nak ajar. Mana? Ini guna dichloromethane. Ni kan. Kita ada propin, kan, propin ni nak balaskan dengan Cl2 dalam CH2Cl2 dichloromethane lah. Tahu. Jadi apa terjadi dekat carbon double bond dia? Akan terima masuk Cl dan Cl. Kat carbon double bond tadi, carbon double bond kat sini kan. Masuk Cl kat sini lah. Okay. Tetapi ini kenapa ini kacau tak? Solvent kacau tak? Nak gedik-gedik masuk sekali tak? Tak nak. Okey kan? Tak mau kan? Macam tu lah kan? Dia inert kan? Dia inert. Okey. Tapi kalau gunakan air, OH daripada air ni pun gedik juga nak masuk sekali dalam structure alkene tersebut. Ya? Okey. Madam, ataskan sikit boleh tak, Madam? Boleh. Dah. Saya nak cerita yang ni Pak. Saya nak cerita air. Kamu nak tengok yang ni Yang kiri tadi, Madam, yang awal-awal tu. Ni. Madam ke bawah sikit boleh, Madam? Boleh. Tak ada masalah. Okey.
Okey, sekejap madam ah. Okay. Ini tambah dengan Cl2 tau. Tambah kat sini ya. Tambah kat sini ya. Lepas tu solvent. Pakai yang ni. Okey, tadi. Dah? Ya madam. Okay. So, apa hasil kita dapat? Kita dapat ni. Masuk Cl, masuk Cl. Kan? Okay. Kalau yang ni, kalau solvent ni air, kan? Solvent air, ya. Apa terjadi ialah, okay, sorry. Kita akan dapat hasil dia CH3, C. Yang ni H ni kan? Carbon ni, carbon double bond tadi. C yang ni banyak H. C yang ketiga. Carbon 1, carbon 2, carbon 3 kan? C yang ketiga tu ada banyak H. C yang banyak H tu nanti akan masuk Cl. Ni kan. C3 ni. Yang ni. Dia yang akan terima Cl. Okey. C yang kedua ni. Okay, yang ni lah, which is this one. Okay. Dia akan masuk OH daripada air. So tak sama kan? Kita tengok ni. Kalau ini inert Cl masuk. Tapi kalau dengan air, solvent air, masuk OH. Mai mana? Mai daripada air tu kan? So, air pun gedi nak tindak balas juga. Kan? Okay. Cl mai daripada mana? So ini Cl daripada reagen utama yang kita masukkan lah. Dapat ni. Boleh ha? So ini adalah dia punya major produk dia. Ada tak Cl yang ni? Ada juga tapi sikit. Tak banyak. Ya? Ada juga yang ni bila gunakan solvent water ni. Okay. Halogenation dalam solvent water. Yang ni banyak. Dapat. Ada tak masuk Cl saja? Ada juga. Masuk Cl macam ni lah. Ada juga tapi sikit. Ya? Dia menjadi minor product. Mungkin 20% je. Kalau 100 produk terhasil, 80 adalah yang ini. Okay. 20% yang ini. Maksudnya kalau guna solvent air ada 2 produk lah. Ada 2 produk. Satu yang ini masuk OH. Satu lagi minor dia adalah tak ada OH. Macam tu cerita dia. Boleh? Madam. Maksudnya kalau yang reagen kita guna yang solvent H2O tu, dia akan jadi major product lah. Yang ni ada major product. Ada 2 produk dapat lah. Ada 2 produk. Ini satu, ini akan jadi major. Yang ini akan jadi minor. Maksudnya untuk tindak balas ini tambah Cl2 dalam solvent air, okay, akan dapat ini major, akan dapat ni juga. Tetapi kalau kita ada alkene dalam inert solvent, tambahkan dengan halogen, dia hanya akan dapat yang ni je. Dia akan dapat ini je produk dia. Yang ni ada tak? Tak ada. Ni je. Ni je hasil dia. Tahu? Tapi kalau masuk air, guna air, solvent kepada halogenation, dia akan dapat ni. Major. And ini akan jadi minor. Okay. Boleh tak? Ya. So habislah tindak balas yang sepatutnya kita tahulah. Ya. Okay. Boleh ha? Alright. Sekarang kita nak pergi kepada unsaturation test. Ya. Okay. Unsaturation test ni adalah termasuk dalam practical test. Bisik pula tu. Bisik tu orang dengar juga kan. Yang ni akan masuk dalam practical test. Ya. Okay. Kena betul-betul tengok lah. Ya. So seterusnya kita ada
test, ya, chemical test lah, unsaturation test untuk alkene. So sekarang kita tengok kepada unsaturation test. Okay, dah 1 hour dah. Kan? Kamu nak sambung terus ke ataupun nak sambung esok? Tell me. Nak terus ke nak sambung esok? Tomorrow, madam. I know, it's tired kan. Tak apa, okay, kita sambung esok Baik, esok kita buat awal sikit boleh? Pukul 3 gitu. Semua orang ada kelas ke? Boleh je, madam. Petang ada kelas tak? Pukul 3 gitu. Tak ada. Tak ada. Tak ada kita buat pukul awal. Kita buat pukul 3:30 itulah ya. Kita buat pukul. Okay, madam. Kita sambung esok lah. Okay, madam. Okay, untuk unsaturation test. Okay. Saya ingat kita stop dulu hari ni. Esok kita sambung Alright. So dismiss semua. Okay, take care tau. Thank you very much.